Okey. PSPM awak hanya ada 30 soalan objektif. Okey. So bila kita kira 30 ni nak dapat 40%, maksudnya macam mana nak kira tu? Berapa soalan yang awak kena betul lah. Itulah saya tengah fikir macam tu. So maksudnya kalau semua, maknanya kita 60 tambah 20 dah dapat 80A lah kan. So kita nak dapatkan 20% tu. Macam mana nak dapat 20%? So X per 30 darab 40 sama dengan 20% Betul tak? Kan? Macam ni kan? Betul ke? X 15 soalan. 15 15 bahagi 30. So dapat ni darab 40. So awak akan dapat maksudnya kalau awak nak dapat A, maksudnya 15 soalan kena betul lah. 15 soalan, separuh lah. So siapa yang dapat maksudnya siapa yang dapat 20 lah, 20 dia salah 10 je dia dapat A lah. So ini kalau awak dapat 60, tapi ada je tak dapat 60, mungkin ada yang dapat 58, 56, 57, tengoklah apa yang awak buat. So katalah paling teruk 55 lah, saya rasa tak ada dapat 55, paling teruk mungkin 57 kot. Saya tak tengok, saya tak kira, tak tambah tu. Okey, so katakanlah 55, so kalau 55 dia kena tambah berapa? Dia kena tambah 25 lah 25 baru dia dapat 80. So maknanya dia kena dapat 25%. So kalau 25% macam mana? 25 darab 30 bahagi 40. So dia kena jawab dalam 19. So kita target 20 lah. So 20 soalan kena betul. So awak hanya boleh melakukan kesilapan dalam 10 soalan sahaja. Okey, faham tak? Maksudnya nak dapat A tu tak boleh lebih daripada 10 soalan yang salah. So kalau kita tengok kepada ujian selaras hari tu, ujian selaras hari tu, sebab yang ni saya, okey. Kalau ikutkan kelas awak ni P7 kan. So kalau ikutkan P7 ni P7. So maksudnya siapa yang dapat, sebab ini banyak soalan bonus. Siapa yang dapat bawah 20 tu awak dah tak consider A dah lah. So saya tengok dekat sini ramai yang dapat 20, tapi sebab ini tambah 2 soalan bonus, tambah satu lagi 3 soalan bonus. SPM mana ada soalan bonus, mestilah ada check banyak kali. So kena be careful lah So kalau boleh hanya boleh lakukan 10 sahajalah kesilapan. So kalau awak tengok kira-kira 10 je tak tahu, okey lah. Tapi kalau banyak sangat, more than that, salah lah. Kalau boleh jangan banyak lah sangat you tak tahu Okey dah, kita tengok kepada soalan hari tu. Okey, kalau awak tengok kepada soalan hari tu, saya rasa tak susah soalan dia. Tak tahulah kenapa tak boleh nak yang dapat yang teruk tu. Okey, soalan ni kena betul-betul lah faham. Okey, macam contohnya soalan ni. Figure 1.1 show two vector A dengan B. What is the best answer for resultant vector? So yang ini, apa yang you kena buat? Sekejap yang ini saya savekan dia dulu. Enable. Okay. Saya savekan dia dulu. Kat desktop. Saya save kat desktop. Okay. So saya masukkan dekat sini. P7 ni. Okay. Saya insertkan. SS. Okay. Okay. So kalau awak tengok kepada soalan ni, kita buat somehow lah, a few. Kita buat dengan cepat lah, cuba kita buat dengan cepat. Okay.
So kalau you tengok kepada soalan ni, dia bagi tahu ada dua vektor A dengan B. So kalau awak tengok ni, A ni, B ni, dia macam ni, A ni ke sini. So dia adalah duduk dalam keadaan macam ni. So boleh ubah je lah. Okay, so dia tanya resultant. Resultant ni awak kena tambah, maksudnya bayangkan ini adalah force lah sebab Newton, ini pun Newton. So F sama dengan X awak adalah ini ke kanan, so 80 squared tambah dia ke atas, so 40 squared, so square root. So you just buat square root 80 squared tambah 40 squared. Make sure ya awak punya ni adalah dalam 3 minit, jangan buat lama. So jawapan dia adalah D donkey. Dah cepat. So jangan lama, buat dalam 3 minit je. Okay, so show a graph velocity lawan time. Calculate the instantaneous acceleration. So dia nak adalah A bila dia adalah 65. So dekat sini 65. So awak tahu bahawa kalau V lawan T, dia punya acceleration adalah gradient. Graph ada dua je, gradient atau area. So kalau V lawan T nak dapat A, gradient lah. So kira gradient je lah gradient yang ini. So kira gradient yang itu maksudnya ini initial, ini final. Kita tahu macam mana initial final, tengok kosong ni lah makin meningkat kan. So inilah final. So 40 tolak 120 bahagi 70 tolak 50. Dia mesti paksi Y bahagi paksi X lah. So kita tekan calculator, 40 tolak 120 kita bahagi 70 tolak 50 lah. So you get the answer is negative 4. So jawapan dia tak ada negative 4. Ni jawab mana? Apa yang saya salah tekan? Ada tak saya tekan apa-apa? Madam 100 bukan 120. Bukan 100. Oh 100. Oh, macam mana awak tahu 100? Dia tengah-tengah Mana tahu 100? Tengah-tengah 40, 80, 100. Oh dahsyat betul dia suruh kira kat tengah-tengah tu. Okay, so maksudnya yang ini adalah 100. So negatif 3 lah. So jawapan dia D. Kenapa kita abaikan negatif tu? Sebab dia adalah negatif tu hanya menunjukkan dia mengalami decelerate lah. Sebab awak tengok lah velocity dia mula-mula kosong. Maksudnya kereta tu mula-mula kosong, view dia kosong. Lepas tu dia meningkat dia punya velocity. Lepas tu dia menurun. So maksudnya ini tengah berlakunya tekan brake. Ini tengah tekan minyak. Yang ini tengah tekan brake. So that's why you dapat negatif lah. Negatif tu je abaikanlah, itu adalah menunjukkan dia proses deceleration. Initial object moving with uniform velocity. So ini adalah dia punya uniform velocity 8 is then decelerate at 3. Okay, maksudnya U dia adalah 8, lepas tu dia decelerate. A dia lah negatif 3 lah sebab dia decelerate. Decelerate tu menunjukkan dia mengalami penurunan lah. The displacement of object adalah 10. Calculate the final velocity. So kita akan gunakan formula V sama dengan UV squared U squared plus 2AS lah kot. Sebab V nak cari U adalah 8 squared tambah 2 negatif 3 ini 10. So tekanlah kalkulator. 8 squared tambah 2 darab negatif 3 darab 10. So saya dapat jawapan 4. So jawapan dia adalah D lah 4. Okay, soalan nombor 4. A ball throw horizontally from the edge of the table. So dia secara horizontal. So ini adalah case horizontal projectile. Dan dia bagi U adalah, ini U siapa ni? UX. Apa jadi kat UY? UY kosong sebab horizontal. If the height ni adalah SY lah. So SY awak bukan 3 tau, negatif 3. Kenapa negatif 3? Sebab dia going down. Calculate the horizontal displacement. So dia nak SX. So kalau yang ini saya rasa mungkin awak dah biasanya UAS tu. Tak tahulah awak biasa ke tak biasa yang dah pilihan ingatan ke UAS ni. Kalau UAS ni UX adalah berapa tadi? 5 ni kosong. Ni dah di 5 sebab dia sama. Yang ini sentiasa tak tahu. Yang ini adalah kosong negatif 981. Yang ini adalah tak tahu. Yang ini adalah negatif 3. Tak tahulah ingat lagi ke tak. Yang ini hanya ada satu formula je pakai, iaitu S equals to UT. Tu je. Kalau yang ni semua formula boleh pakai. So sekarang ni dia suruh cari ni.
Saya dah ada U 5 tapi saya tak ada time. So saya akan cari time dekat sinilah komponen. So ini adalah contoh C4. Ini adalah C4. C4 tu apa? C4 tu maknanya you kena guna dua equation lah. C3 tu dia boleh juga guna dua equation tapi dia menggunakan satu konsep. Contohnya dia bagi you dalam 40 liter. Ataupun dia bagi tahu apa ini adalah wire, dia suruh cari DQ/dt. Awak nak guna area adalah pi r square. Itu bukan C4, itu C3. Kiranya cari volume ke, cari area ke, itu adalah general knowledge. Itu bukan konsep. Tukar cm kepada meter ke atau cm cube kepada meter cube ke, tukar liter kepada cm cube ke, ini bukan C4 lah. C4 dia adalah mesti guna more than two equation lah, dua konsep. So macam ni C4 lah. C4 tak banyak, mungkin ada 5 atau 6 soalan lah C4. Kebanyakannya semua soalan direct lah. Okay, so saya ada apa? Saya ada Vuat, Vuzas. Macam lama sikit kan dia nak buat ni, Sutat. Sebab yang ini kena. Okay, saya nak cari T. Mana yang ada T? Ni buang, ada T. V ada tak? Tak ada. So saya akan pakai ni lah. S saya negatif 3, U kosong, negatif setengah 9.81 T. So I will get my T lah. So yang ini negatif, cancel. So besar nak buat ni, okay. So you akan dapat 6 bahagi 9.81. So saya akan dapat time saya adalah ni. So saya darab je dengan 5. So I will get my answer is 305. Kenapa tak dapat ni? Lain macam daripada saya ni. 30. Madam, yang T tu bukan ada square ke? Oh yes, sorry ada square. S equals to UT plus half AT square. Betul. So maksudnya 6 darab 6 bahagi 9.81. Okay. So saya square root answer lah. So saya dapat jawapan ni. Terus dia darab 5. So saya akan dapat 3.91. Yes, betul. Okay. Jawapan awak nanti dia akan ada jawapan yang mengelirukan. Macam saya dapat tadi kan. Berapa saya dapat tadi? Boleh balik. Ni. Akan ada jawapan ni. 3.06. Akan ada jawapan yang memang nak saja. Sebab yang ini dia tak buat ikut betul macam PSPM lah, sebab dia bagi jawapan yang ni. Selalunya jawapan awak ni akan adalah dia track. Dia akan macam perangkap awak jawapan tu. Macam saya buat tadi saya tak square. Yes, jawapan tu akan ada. Satu lagi mungkin saya tak lupa letak negatif. Ni saya tak negatif kan. Tak negatif. Apa-apalah. Mungkin jawapan dia adalah nombor C. So dia akan ada jawapan yang memang kita akan buat salah. So that's why tolong kira 2 kali lah. So every time you check 2 kali. Memang dia tekan kita, adalah jawapan saya terus ni. No, you have to check betul tak. Macam tadi saya tak buat square. So dia akan ada jawapan yang memang dia akan buat kesilapan. Dia kata student akan selalu lupa square. Student akan selalu lupa letak negatif ni. Dia buat jawapan yang ada positif. So make sure you jangan tertipu dengan jawapan dia tu. Okay, soalan nombor 5. A baseball with a mass. So dia bagi mass, dia bagi initial velocity iaitu U. Dia bagi approaching a bat. Use the direction of negative direct approach as the negative direction. The baseball depart from the bat with a final velocity. Determine the impulse of the ball. Okay, so soalan ni dia tanya pasal impulse. Okay, apa simbol impulse? J lah kan. J sama dengan F delta T ataupun delta P. So saya nak pakai apa ni? Dia ada bagi mass. So I will use this one lah. So J equals to 0.14 V minus U. Tapi dia kata a baseball initial velocity is negative. Okay, maksudnya dia gerak ke sini lah, negatif. Dan dia kata depart from the bat with final velocity ni. Maksudnya baseball tu ni initial velocity ni approaching the bat. So bat you duduk sini lah kan. Okay, ball tu datang ke sini. So lepas tu dia depart daripada bat, dia pergi sana lah. So maksudnya yang ni positif lah. So 0.14, 58 tolak 38 lah. Okay, so kita akan dapat 0.14 darab 58 tambah 38.
38. So you akan dapat jawapan dia adalah 13.4. 13.44. So 13.44. So jawapan dia C lah. Unit betul tak? Check unit Dia mungkin akan ada yang unit salah ke. So be careful lah dekat unit tu. Okay, soalan number 6. A 6 kg iron. Dia kata iron ni ball moving with the speed ni along x direction, then collide with another iron ball with the same mass travelling towards at 35. Determine the velocity for each iron after the collision if it's perfectly inelastic. So kita dah tahu dah, kalau ada perkataan perfectly inelastic, maksudnya dia melekat. Melekat, dia stick together. So nampak je perfectly inelastic, so dia stick together. So dia melekat lah. So kita akan guna conservation of momentum lah, iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 V. Sebab dia melekat. So 6 kilo tambah 30 tambah another iron ball. Maknanya samalah nilai dia. U dia with the same mass travelling toward it. Maksudnya negatif lah sebab dia moving towards. Dia bergerak ke arah dia kan. Sama dengan 30 tambah 36 tambah 6 lah. So V. Okay, tekan kalkulator lah. So 6 darab 30 tambah 6 darab negatif 35 shift sama dengan 12 darab X lah. So saya tekan, saya dapat jawapan negatif 2.5. Ada tak? Yes. Alright, soalan number 7. So dia bagi force acted on A. So dia bagi F1, F2 with the magnitude of third force. So ada third force yang keep it equilibrium. So maksudnya submission F dia akan sama dengan 0 lah. So apa you buat, ingat tak? You selalu buat table. X component, F1, F2, F3. Submission F 0, 0. Ini chapter 4. Nampak je equilibrium 0, 0. Okay, F1 kosong 60. F2 negatif kosong. Ini tak tahulah. F3X, F3Y. Kita tak tahu. So tambahkan je. So maksudnya submission Fx saya akan jadi negatif 30 tambah F3X sama dengan kosong. Lepas tu submission Fy saya sama dengan kenapa saya tak selesaikan? Selesaikan je lah kan. F3X sama dengan 30. Bawa ke sana dapatlah 30 Newton. Okey, F3Y pula sama dengan 60 tambah F3Y sama dengan kosong. So F3Y saya sama dengan negatif 60 Newton. Okey, ini adalah komponen X dengan komponen Y. Saya nak cari F ketiga. So maksudnya F ketiga, square root 30 square tambah negatif 60 square. Tekanlah kalkulator. 30 square tambah 60 square. Boleh je lah tukar sebab dia dalam ni. So 67.08. So pilih yang terdekat lah 67. Dia mungkin akan ada plus minus sikit lah 5% daripada jawapan awak tu. Okey, kata syurga awak dapat 69. Salah lah tu 67 point. Dia macam nearly lah dia. Okey. Nombor 8. A mass is 10 kilo. Rest on the table. Rest ni U0 lah. So they start moving 350 force is applied when 450 force is applied. Oh bodoh ni. Okay, ni rest. Okay, start moving bila ada force ni apply. When 50 ada force kedua pula lah. Apply, the ball is accelerate with constant acceleration. So dia ada A. Okay. Calculate the ratio of static friction to the kinetic fractional force. Okay, soalan ni dia ada. Ni C4 lah. Ni contoh C4 jugalah. Kenapa C4? Sebab ada dua konsep. Satu konsep apa? Satu adalah konsep statik, satu adalah konsep kinetik. Ni contoh C4. C4 tu maksudnya you akan ada dua, bukan dua equation sebenarnya. Saya salah cakap dua, dia adalah dua konsep yang kena bergabung. Maksudnya itu adalah C4 lah. Okey.
So maksudnya sekarang ni dia horizontal, so tak ada masalah lah kalau horizontal. So dia nak mu static bahagi mu kinetic. Okay. So apa formula mu? Friction sama dengan mu n. Kan kita tahu tu kan. So mu sama dengan F over n lah. So F over n over F over n. Boleh ke? Apa boleh potong? N sebab N adalah dia punya N tu adalah sama dengan weight kan. Okey, cuma masalah sekarang ni saya tak ada friction punya formula. Okey. So dia kata bila ni box ni at rest. Box ni at rest. So dia akan ada normal weight. Okey, dia hanya bergerak bila force U adalah sama dengan 350. So dalam case U ni, F tolak friction sama dengan 0 lah sebab dia static. So force U sama dengan friction. So dalam case ni 350 adalah friction lah. Okey, yang ni untuk static. Okey, kalau untuk kinetic, sama juga free body diagram kita. Kita ada normal, kita ada weight, kita ada force dan kita ada friction. Yang ni untuk static yang ni kinetic tapi ada A. So maksudnya F tolak friction sama dengan MA. Tadi 0, ini MA. So yang ini dia bagi force U 450. Tolak friction sama dengan weight mass 10 AU 2. So you akan dapat friction ni static ni kinetic adalah 450. Ini ke sana positif ni akan jadi ni 20 tolak 450 tambah ke? Tolak je kan 450. So saya akan dapat 430 negatif-negatif jadi positif lah. 430 Newton. Okay. So Newton pula normal boleh cancel. So friction untuk static adalah 350. Friction untuk kinetic 430. So maksudnya 350 over 430. So saya akan dapat 0.81 lah. Jawapan dia adalah 0.81. Okay, soalan number 9. Figure 9.1 show a 500 gram of box is on a rough horizontal floor. Okay, ada friction lah. Okay, dia bagi distance S dia 500 cm by Newton F at angle theta dia adalah 30 degree vertically. Oh, vertical macam ni. Calculate work done of the force. Okay, so kita nak cari work done. W sama dengan apa? W sama dengan F dot S. Tapi dia minta siapa? By force. Dia bukan minta work net kan? Kalau dia minta work done by force, maksudnya F ni je lah. Kau faham tak soalan ni? Calculate, dia bukan suruh calculate net force. Calculate net work ataupun work total ataupun calculate work done by the net force. So dia nak F saja, external force ni sajalah. So 3 500 times 10 negative 2. Tapi dot ni kena tukar cos. So angle antara F dengan S. So ni 90 degree. So 90 degree tolak ni 60 lah. So cos 60. Calculator make sure dengan mode rate lah. You kena tukar lah ni. Calculator saya ni mode rate ni. So 2. So saya kena tukar degree lah. So 3 darab 500 kuasa negatif 2 darab cos 60. So saya akan dapat 7.5. Yes, jawapan dia 7.5. Saya rasa mungkin ramai yang tak boleh buat ni sebab saya rasa ada yang mesej saya tanya pasal friction tu. Ya, friction tu dia tak minta work net. So work net tu tak perlulah. So work net tu tak perlu. Okay.
Alright. Perkara je. Okay. Alright, so seterusnya dia tanya soalan nombor 10. Okay, nombor 10 ni di soalan bonus tu. Dia ke bonus? Tak kan? Bonus ke? Bukannya. Bonus saya tu, dia cakap dia bagi mana bonus? Ingat awak tu. Bonus 16, 17, 25. Okay, ni tak bonus lah. Ini adalah CM kan dia kata. So, ini adalah CM. Okay. So, dia kata show a 2 kg. So, mass block connected with a spring. Okay, dan spring constant adalah nilai ni. The block is move 50 cm. So, as dia downward, dia move 60 cm before coming to rest. So, dia suruh cari mu K. So kalau tengok soalan ni apa benda lah formula saya nak pakai. Okay, so kita guna formula work lah selalunya buat dia buat kerja. Work equals to F dot S. Okay, tapi dalam kes awak ni dia bergerak. Dan dia bergerak before coming to rest. Okay, kalau boleh tak kalau saya nak guna formula delta T. Mana ada V? Force saya adalah dia tarik ke dia apa ni? Connected with spring. The block is moved 50 cm downward on inclined plane before coming to rest. So S awak adalah 15 cm. Dah ada force awak maksudnya dia tarik disebabkan oleh dia ada normal, dia ada weight, dia ada friction. Dia jatuh dia bukan disebabkan ada apply force lah. Dia jatuh disebabkan weight dia lah. Okey, saya faham yang itu. Tapi mu K tu macam mana dia dapat? Mu K tu dia ambil daripada friction ni lah. So maksudnya dalam kes awak ni adalah ada acceleration lah kan. Sebab dia ada coming to rest. So katalah MA to S. So saya dapat tak ada work. Saya nak buat ni. So F tolak weight dia adalah WX yang tolak friction. So weight adalah sama dengan mg. So 20, sini adalah 60 lah. So 90, so saya akan dapat W cos 60 tolak mu n S. Tapi work ni mana nak datang? Work ni adalah sama dengan ni kot, elastik ni. Adakah sama dengan US? So sama dengan half kx squared ni Ada shit ke soalan ni? Okay, saya kata half k saya sebab dia joule, ini pun joule. So ini adalah 150. So x saya ada x. So boleh. Adakah kita menuju ke jalan yang betul ni? Tengok lihat skema depan ni. Macam menuju jawapan skala je ni.
okey betul, saya dah betul dah berada di mu kx ni. Tapi saya tak ada x. So macam mana dia dapat x? Ini berapa tadi? 10. Kenapa x dia 0.2? Betul ke ni? Salah je skema ni. Ni skema mana? Ni skema benda lain. Sekejap. Skema ni kat mana? Kat sini. Betul lah skema ni kat sini. Rasa tu skema benda lain tu. Sekejap. Skema banyak ujian selaras. Okay, betul lah. Panjang. Dia guna conservation of energy. Okay. Mula-mula dia guna hanyalah MGH. Lepas tu dia ada friction. Asyik tu soalan ni. Saya faham yang MGH tu sebab dia ada height. Okey. Kinetic energy tu macam mana boleh jadi friction pula ni? Dahsyatnya. Tapi yang betul ni. Ada siapa ke yang betul soalan ni? Zahir betul Zahir? Sandy, Mas, diam je bang. Okey, ini memang kalau saya pun saya tak boleh jawab dah ni. Okey, dia guna conservation of energy. So, kinetic inertia dia guna MGH. Okey, saya faham kenapa dia guna MGH. Sebab dalam kes awak ni dia hanya ada height masa mula-mula. So, yang ada energy adalah ini sajalah. Sebab yang ni spring ni dia belum compress atau expand lagi kan. Okey. So, dia guna conservation of energy. So energi yang ada adalah K tambah U tambah US sama dengan K tambah U tambah US. So dia tak ada kinetic energy, tak bergerak lagi. Dia tak ada US. So dia hanya ada height. So height ni yang ini dia ambil height ni H. So MGH. Okay, tapi bila dia dah compress, so dia ada friction dengan half KX. So yang ini adalah work F dot S. Sebab kenapa dia tak ambil weight? Dia seolah dia cakap yang ini adalah US ada. Dia dah sampai ke bawah ya. Coming before coming to rest. Maksudnya kinetic energy tak ada. So dia hanya ambil Fs dot S tambah half KX squared. Kenapa tak ada weight? Pelik ni. Okay. So lepas tu apa dia buat? Dia jadikan H ni S sin theta. Yang ni saya faham lah dia menggunakan tu. Yang ini dia gunakan mu iaitu sama dengan weight cos theta. Okay, yang ini adalah normal adalah sama dengan weight lah cos theta. So ini S cos theta. Sebab yang ni F dot S so dia jadikan cos theta lah. So half KX squared, so tambahlah ini. Okey, lepas tu dia masukkan nilai 2,981, S ada, angle pun ada, mu nak cari, M ada. Dahsyatnya soalan ni, so dapatlah ni. Ada tak sesiapa dapat betul ni? Ada tak? Awak ambillah gambar ni, takut saya tengok soalan ni. Dahsyat sungguh dia punya pengiraan dia ni. Okey, jawapan dia adalah donkey D. Ada tak siapa-siapa betul? Ada tak siapa-siapa guna cara lain? Saya dapat salah. Dapat salah. Ada tak siapa betul? Terzeng. Salah madam, saya pun Salah salah. juga. Tapi kenapa dia buat
FO.S lah. Betul ke ni F.S ni? F.S. F.X tu adalah work. So maksudnya yang buat kerja adalah friction. Kenapa weight tak ada? Saya tak percaya je dia punya jalan kerja ni. Ke dia gantikan work sama dengan delta K, kinetic energy Maksudnya ni, yang ini bukan U lah. Maksudnya ni adalah digantikan dengan K. U dah potong sebab dia dah anggap sampai ke bawah. Tapi dia tak cerita tau dia sampai ke bawah. Kalau saya tengok ni saya rasa ada height lagi. Gambar rajah pun salah juga ni. K ni maksudnya dia gunakan work sama dengan delta K. Sebab dia coming to rest maksudnya K final tolak K initial lah. K zero lah. So that's why dia hanya buat friction sahaja. Tapi kenapa weight tak ada lah? Saya muskil lah singgit soalan ni. Nanti saya tanya balik lah sebab kenapa weight tak ada? Pelik lah, sangat pelik. Okay. Alright, nombor 11. A worker use, so ini adalah force, move in a plastic waste through a distance ini dan time ini. How much the power required? So power sama dengan W over T. Tapi awak tak ada W, awak boleh je guna F dot V. Kenapa awak boleh guna F dot V? Sebab dia dah bagi specific time. Ini sebenarnya instantaneous sebab you have specific time. So maknanya force saya tadi 200, velocity sama dengan distance over time lah. So distance saya 5 bahagi T. So 200 darab 5 bahagi 4. So saya dapat jawapan 250 watt. Okay. Soalan nombor 12. Figure 12 show a ball of mass in sini suspended. Okay, and string is long, so L. The ball is given push and is moved in horizontal circle. The form of angle is 32.6 degree from the vertical. Determine the speed of the ball. Okay, so soalan ni disuruh cari V. Ada tak formula senang? Ada tak formula senang? Kalau macam ni kena lukis dia boleh diagram ni. Okay, so kita ada tension, kita ada weight, kita ada AC. Okay, kita buat table. X, Y, kita ada tension dengan weight. Siapa sama dengan MAC? Paksi X. So MAC kosong. So tension kena pecah dua. So theta dekat sini. So maksudnya theta ni duduk sini lah. So maksudnya kalau awak nak buat selalu kita pilih ni kan. So yang ni anggaplah alpha lah. Maksudnya alpha adalah 90 tolak theta. Kalau awak faham sebenarnya dia akan jadi terbalik lah. So kalau theta dekat sini siapa yang duduk near dengan dia akan jadi cos lah. Boleh cancel tak? Oh dia dah bagi 32.6 tak ada masalah lah kalau dia bagi. So tolak je lah 90 tolak 32.6. Kalau dia bagi tak ada masalah. So jawapan dia 57.4. So kita memang nak 57.4. So maksudnya yang ini akan jadi positif sebab dia sama arah dengan AC. So T cos 57.4. Yang ini akan jadi T sin 57.4. Yang ini akan jadi kosong, yang ini negatif lah. Okay, so T cos 57.4 sama dengan mass 0.15 V squared over R. R adalah length. No, R is this. So length tadi berapa? 0.8. So yang ini tadi berapa? 32.6. So kita boleh dapat R. Kita dapat R? Saya tidak hafal. Sign lah kan? Tidak hafal. Okay, so maksudnya sin 32.6 sama dengan ni. So saya akan dapat R lah. So R saya adalah, measure angle what degree sin 32.6 darab 0.8. So saya akan dapat 0.43 lah. So 0.43. Okay. Tak ada T kan? Biar je lah jadi equation pertama. Okay, buat ni pula. Yang ini bukan C4 sebab yang ini satu konsep dia awak pakai. Ini bukan C4, ni C3. So T sin 57.4 minus W equals to 0.
So T sin 57.4 sama dengan mg lah. So 1.15, 9.81. So saya akan dapat tension. Sudah dapat tension, boleh masuk dalam ni. So saya akan dapat V lah. Panjang juga lah kan. Okay, so 0.15. Dah saya lebih 3 minit sudah sini. 81. Okey, bahagi sin 57.4. So saya akan dapat ini. Saya darab dengan cos 57.4. So saya akan dapat ni. Saya darab 0.43. Okey, bahagi 0.15. Okey, square root answer. So jawapan saya 1.643. Yes, the answer is A. So panjang jugalah jalan kerja dia sebab ini adalah case conical. Kan kita cakap hari tu kan lama tak keluar conical. Memang lama lah tak keluar conical ni. Okey, soalan number 13. What is the change? Change delta lah potential U rocket of mass. Ni mass rocket move at the surface of earth with the height ni above the surface. Aduh, ini H lah bukan R kecil Given the mass of earth ini radius ini R besar. Okey, so kita ada earth. And then kita ada rocket. Rocket ni dia nak bergerak daripada earth keluar. Okey, ke satu height lah. Ke satu height H. So they ask you to find delta U. So selalunya delta U adalah U final tolak U initial. So apa formula U? Negative GMM over R. Minus GMM over R. Jangan lupa ada negatif. Kenapa ada negatif? Sebab dia sentiasa U tu adalah dia nak melepaskan diri lah. So dia akan jadi negatif. Daripada formula asal dia daripada infinity to a point. So the one that I can factorize sebenarnya adalah ini kecuali R. So saya factorize je lah GMM 1 negatif tu saya buang. Okay. Negative 1 over R plus 1 over R. Iaitu R final, ni R initial. Sebab dia delta kan. So G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Mass of earth 6 times 10 power of 24. Mass of ni 20,000. So jarak dia adalah final tadi. Berapa jarak final dia adalah 2.8 darab 10 kuasa 8. Tapi itu height saja kuasa 8 tambah radius of earth 6.4 darab 10 kuasa 6. 6.4 darab 10 kuasa 6 tambah 1 per radius of earth. Sebab dia daripada radius of earth. Lepas tu dia nak keluar. So H bukan H, ini R. R we are talking about from that height until at the center. Itu R. So inilah formula U. Tak ada square kan? Tak ada square. So ada square ke tak ada square? Tak ada square. Square tu hanya dekat F dengan G, A je kan? Okay. 6.67 kuasa negatif 11 darab 6 kuasa 24 darab 20,000. Okay. Darab buka bracket minus per 1 bawah buka bracket 2.8 kuasa 8 darab, boleh ke macam ni? Very good. 6.4 kuasa 6 tutup. So tambah 1 per, macam lama je ni, macam kan 3 minit je ni. Okay, so ni. So jawapan saya 1.25. Dia tak jawapan ni. Lain macam jawapan saya. Jawapan saya kat atas. 1.25 Kenapa B ke? Dia ambil nearest ke? .2. Kenapa? Oh sebab apa? Kenapa dia tak ambil R2 ni? Salah ni. R ni mesti daripada center. 1.25. So dia ambil yang paling ni lah 1.2 ni.
R tu memang dari center ni. R tu adalah jarak dia sampai ke center, bukan sampai above the surface. Tengok nota jap. Chapter berapa? 7 kan? 7. U. Yes. U mesti daripada center ni. Salah ni. Mesti dari center. Yes, your U should be from the center. It's not from the, dia mesti tambah dengan H. R tambah H, yes. So jawapan dia 1.25 lah. Nombor 3 pula. 1.25. Tapi dia ambil nearest lah yang ni. Sebenarnya 1.25. Okay? Boleh? Boleh tak? Tidur ke bulan ni? Boleh. Ha? Boleh tak? Diam pula. Okey tak ni? Okey. Okey madam, okey. Okey. Saya mungkin jumpa awak hari Jumaat. Saya memang nak jumpa lah sebab saya nak at least nak tahu lah apa yang terjadi. Aduh. Okey. So nombor 14. Soalan ni salah lah. Dia mesti 125. Dia mana boleh tak tambah R? Betul. Okey. So dia bagi ini M, satellite. So dia bagi orbit above the Earth's surface. So ini adalah H. Nampak je perkataan above dia bukan R kecil. Dia H. Determine the period of the satellite. So ini adalah case bukan escape. Ini adalah case serta gula-gula tu dia nak orbiting the Earth. So gunalah formula 2 pi square root R cube over GM. Okay, so 2 pi R cube. Berapa R cube saya? 150. Darab 10 kuasa 3 tambah. Tak ada pula. Lagi R. Itu guna atas tadi. Sebelas mass 6/10 kuasa 24. Dia guna yang atas tadi. 6.4/10 kuasa 6. Patutnya dia kena duduk situ. Okey, ni cube. So cube cube. Ingat ni cube. Ada nanti jawapan awak yang tak ada cube. Okey, tekan kalkulator. 2 pi darab square root pecah buka 1.150 kuasa 3 tambah 6.4 kuasa 6 cube. Bahagi 6.67 kuasa negatif 11 darab 6 kuasa 20. Betul ke saya buat ni? 6.24 24. Sorry 24. Betul kan? Okay, so saya tekan sama dengan apa saya salah pula ni? 2 pi, aduh dah tak boleh tekan patah balik. 2 pi, panaslah 2 pi darab square root 150 kuasa 3 tambah. Dia boleh ke tekan kalkulator macam ni? 6.4 kuasa 6 cube. Saya takut yang ini, boleh kot. So darab, kita buka bracket 6.67 kuasa negatif 11 darab 6 kuasa 23 ke 24. Okey, so 5 tekan ENG 5.26. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, number 15. An object is forming simple harmonic motion. So ini adalah X sama dengan A sin omega T. Ini A, ini omega. Dalam cm so dia bagi tahu dia suruh calculate speed bila T adalah 3. Senang je masukkan nilai. 4 pi ini 3. Okey. Cuba tengok ada tak jawapan dia. Yang ni tak bagus lah, dia tak buat jawapan dia macam ni. Cuba katakan mesti awak dah dapat salah. Dia salah cikgu suruh tekan pula.
Kenapa salah? Ada tak? Dia, kalau tak, patutnya dia akan ada jawapan yang ni. Tapi saya akan cakap jawapan salah. Kenapa salah? Sebab ini dalam degree. Sebab jawapan saya tak boleh dalam degree. Saya kena tukar dalam mode radian. Bila masuk je chapter 9 mesti tukar mode radian. So kenapa kosong pula saya dapat ni? 5 darab sin 4 pi darab 3 kan? 4 pi darab 3. So saya akan dapat kosong. Oh, dia minta speed, sorry. Minta speed. Okay, dia minta speed. So speed maknanya kena differentiate lah satu lagi. So differentiate V sama dengan dx over dt. So saya differentiate. So d over dt 5 4 pi t. So saya differentiate t sin saya mana? Okay, so saya nak differentiate t. 4 pi ni bawa ke depan. So 5 4 pi differentiate sin akan dapat cos lah 4 pi t. Make sure dalam ni adalah sama lah ya. Okay, so baru masukkan nilai lah 4 pi. So cos 4 pi yang ini adalah 3. So baru tekan calculator. So 5 darab 4 pi darab cos 4 pi darab 3. So saya akan dapat jawapan 20 pi lah. Which is 62.83. Kenapa? Lain macam sebab maksudnya 83 ni 82 pula. Jawapan dia apa? 82. Dia kalau tekan dia tak tekan calculator sekali jalan tu. Patutnya 83 lah ya. Okay, so soalan number 16. So dia ada bagi displacement time graph for simple harmonic motion. Calculate maximum R squared lah. So A max sama dengan R squared. So A saya 0.5 2 darab 2 pi over T lah. So T saya adalah 10 second square. So maksudnya saya akan buat 0.5 darab 2 pi bahagi 10. So square. So saya akan dapat jawapan 0.197. Kenapa saya dapat lah ini? Tu tak saya tekan itu. Saya kira pun dapat macam madam. Oh, yang ini bonus. Soalan bonus, madam. Aduh, lupa lah soalan bonus. Jawapan dia 0.197. Jawapan ni bonus. Ni dengan ni bonus. Nombor 17 ni kenapa bonus? Sebab dia tak ada pengiraan. So tak boleh. Dia kena ada kira, at least kira. So soalan ni bonus juga. Saya tak nak bincang lah ya. Okay, nombor 18. Sebab bincang boleh tak 17? Bincang juga. Okay. So dia ada bagi tahu pendulum is hanging on the ceiling with a stationary leaf performed at simple harmonic motion at period t. When the leaf moving towards with uniform velocity, ni A0 lah kan. The period is t1. Okay. When it's accelerate uniformly downward, dia adalah t2. So jawapan dia A lah. Sebab apa? A dia 0. Jawapan apa? Dia bagi bonus. Jawapan dia B. Kenapa T? Tak, dia uniformly right? Dia baca balik. Stationary. So bila dia stationary, dia duduk diam-diam. Oh yeah, okay. Bila dia stationary, T dia T0. So bila dia bergerak uniform, so dia bergerak. So maksudnya pendulum you ni, you ada tension, you ada weight, dia bergerak. Tapi dia bergerak secara uniform velocity. AU adalah 0. So T minus W equals to 0. So T sama dengan mg. Okay, tapi yang ni tak bergerak. Kalau tak bergerak, T sama dengan 2 pi square root L over G. Kalau tak bergerak, tak adalah period dia, betul tak? Stationary leaf. Tak bergerak. Dia tapi masih ada dia bergerak macam ni. So M A0 lah. Ni sama. Tapi saya tak faham. When the leaf accelerate uniformly downward,
accelerate uniformly. Okey, ayat dia. Okey, faham. Okey, dia cakap accelerate uniformly, bukan velocity uniformly. Yang tadi uniform velocity betul A kosong. So that's why T naught adalah sama dengan T1. Sebab apa? Dua-dua ni A dia adalah 0. So T dia akan sama dengan weight lah. Tension dia akan sama dengan weight. Satu dia tak bergerak, so that's why T tolak weight akan sama dengan 0. So T akan sama dengan weight. Satu lagi dia bergerak tapi A dia pun 0 sebab perkataan uniform velocity. So A 0, so T akan sama dengan weight balik jugalah. T tolak W sama dengan MA tapi A 0, so T akan sama dengan weight jugalah. So that's why T naught adalah sama dengan T1. Okey, tapi yang nombor 3 dia bergerak ke bawah, bukan uniform velocity, accelerate. Maksudnya dia ada A, cuma AU ni adalah 10 je. Beza ya A10 dengan A0. A0 bila perkataan uniform velocity. A10 bila perkataan accelerate uniformly. Maksudnya dia ada dia punya acceleration. So T sama dengan 2 pi square root L over G. Dia turun ke bawah, so G ni akan tolak A lah. So bila G ni tolak A, nilai dia akan lebih rendah. So maksudnya T2 awak ni akan nilai berkurang lah. Berkurang sebab dia makin rendah lah kan. T tolak A. Betul tak? Berkurang ke bertambah? L sama 9.81 tolak 2 square root. Letaklah L1. Jawapan dia bertambah. Bertambah. Sebab dia inversely kan. Inversely. So, kalau dia adalah berkurang, so T ni akan besar. T ni akan besar sebab dia inversely. So jawapan dia adalah T0, T1 sama tapi T2 ni lagi besar. So T2 ni mesti lagi besar. So apa jawapan dia? Yes, jawapan dia betul lah B. Sebab dia inversely. So bila G tolak A, nilai awak berkurang dekat sini. So nilai T awak akan jadi lagi besar lah. So that's why jawapan dia adalah B. Okay. Boleh ya? Okay, ini mm, ini cm. Dia minta apa ni? Ini dia bagi frekuensi, progressive wave, calculate speed of wave. Wave V equals to F lambda. So V awak adalah nak cari F 60 darab 10 kuasa 3 lambda. Top akan bertemu top. Ini baru lambda. Lambda mesti crest to crest, truth to truth. Dia mesti satu cycle lah. So 20 cm. So 20 darab 10 negatif 2. So 60 kuasa 3 darab 20 kuasa negatif 2. So jawapan saya adalah ini. So tukar jadi 3. Oh, yang ini dalam cm. Saya dapat ni dalam meter. Okey. Oh, yang nak dalam cm pula. Okey, macam mana nak tukar dalam cm? So saya kena bahagi 100 lah kan? Meter, nak 1 meter sama dengan 10 negatif 2 cm. Betul lah. Saya bahagi. So saya ada 12 darab 10 kuasa 3 meter. So ni darab ni bahagi. Betul lah bahagi. Bahagi 1 kuasa negatif 2. So jawapan saya adalah D dongki. So kalau awak tak tahu kan, macam saya macam tadi yang saya tak tahu apa benda lah nak buat ni. Saya buat 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 10 kuasa 2 negatif 10 kuasa negatif 2. Apa pula 100 pula? 0.01 cm. So saya ada 12 darab 10 kuasa 3 meter. So yang ini bahagi, yang ini akan jadi darab lah. Betul tak? Kan? Saya buat bahagi ke saya buat darab? Betul lah. Bahagi betul lah. So akan dapat
Okey, number 19. Two sinusoidal each altitude ni dia bagi amplitude, dia bagi frekuensi. Ini akan jadi standing wave lah sebab ada dua kan. Dia bagi wavelength lambda, dia bagi opposite which are the following segment is true about stationary wave. So amplitude dia akan tambah lah. So ni salah, ni betul, ni betul. So apa jadi kat omega dia? Omega dia sama dengan 2 pi f. Sebab dia bagi f. So 2 darab 50, 100 pi. Mana 100 pi? Yes, ini. Wave number K sama dengan 2 pi over lambda. So lambda awak 10. Tapi 10 tu 10 cm. So 10 negatif 2 lah. So 2 bahagi 10 kuasa negatif 2. So saya akan dapat 20. Dia dalam cm. Okey, dalam cm tak payah tukar lah. So dapatlah 0.2. Yes, jawapan dia adalah C. Okay, the sound intensity dia bagi 6 meter adalah ini. How far the distance from the sound source if the intensity adalah ini. So saat I sama dengan P over A. So 110 kalau jarak dia adalah dia tak bagi pula tahulah jarak dia berapa. Kalau kita buat pi r square lah kan. 6 square. Power mesti sama lah. Okay, kalau 95 power sama, R dia berapa? Boleh ke? Saya rasa macam tak pernah kita buat area di pi r square. Dia adalah 4 pi r square adalah. Sebab dia adalah 3D. Dia bukan wire, dia bukan ni. Kalau sound dia ada 3 dimension. So area selalunya adalah pi r square lah. Tapi boleh cancel nanti di sini. Okay. So power sama. Jadikan power sama lah. So awak nak cari R ni sini kan. So saya buatlah 1. Ini nombor 2. 2 bahagi 1. Tak kisahlah siapa bahagi siapa. Kumpulan tu jadikan P sebagai subjek pun boleh. So 95 bahagi 110 power 4 pi r squared. Yang ini pun power 4 pi 6 squared. PP 4 pi boleh potong. So R bawah naik atas dapat 6 squared over R squared. So you akan dapat 95 per 110. Yang ini adalah 6 squared bahagi X squared. So dapat jawapan negatif. Ini negatif. V je pun ada. V. Kenapa dapat negatif lah? V. Apa maksud kalau dia negatif? Sampai 5 bahagi 110. So 6 squared bahagi answer. Square root answer. Sebab ini ada square ni, jawapan dia plus minus lah antara dua. So that's why lah kita pilih positif lah. Okay. Alright, soalan 21. An organ pipe have a fundamental. So ini F0 ni organ open. First overtone for this open adalah same dengan first overtone untuk close. Okay, first overtone sama dengan first overtone yang itu pula. Okay. Ada dua benda kat situ ni. If the speed of the sound is given, what is the length of close? So kita ada satu terbuka. Satu tertutup. Dan dia kata first overtone ni, tak mau yang ni fundamental. Ini biar saya buat fundamental. Ini open, ini open close. Okay, first overtone adalah sama dengan first overtone ni. First overtone ni fundamental, first harmonic. First overtone adalah second harmonic. So lukisan dia akan jadi macam ni, dua kali ganda. Kalau yang ini fundamental, first harmonic. First overtone adalah third harmonic. Dia ada 3 kali ganda. 1, 2, 3. Sebab dia kena terbuka balik.
Okay. So dia suruh cari length ni. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak buat ni? Fundamental untuk ni adalah 100. So kalau yang ini adalah F sama dengan 2 fundamental lah sebab N ni N2. Ini N1. So awak akan dapat yang ini 200 lah Hertz. 200 Hertz ni sama dengan ni. Di mana F ni adalah sama dengan 3 F0. Dia kata 200 ni nilai dia sama dengan ni. So 200 sama dengan 3 F0. So maksudnya saya akan dapat F0 dekat sini 200 bahagi 3 lah. Okay. So 200 bahagi 3 ni adalah F0 fundamental ni. So L sama dengan, kenapa nak guna ni? Ini je lah yang biasa. F sama dengan NV over 4L. Ni. So fundamental adalah 200 bahagi 3. N1 V adalah 343 4L. So saya akan dapatlah L dia. So 200 per 3 sama dengan 343 bahagi 4 darab X. So saya akan dapat 1.286 lah, tapi ni dalam meter, so dia dalam cm, so jawapan dia D lah. Boleh tak? So that's why pentingnya awak tahu yang lukis fundamental ni. Fundamental ni dia kata dia adalah first overtone, so darab 2 je lah sebab dia kedua. So saya tahu fundamental dia 100, so darab 2 dapat 200. Tapi dia kata fundamental ni, first overtone ni adalah sama nilai frekuensi dengan first overtone ni. So 200 ni boleh pakai kat sini, tetapi ini adalah third, dia ketiga. Walaupun dia first overtone tapi dia odd harmonic, so dia ketiga. So saya akan dapat F0. So saya gunakan formula untuk OC iaitu open close. So F equals to NV over 4L. F0 saya dah ada iaitu 200 per 3. So 1, 3, 4, 3 bagi F. Tapi kalau awak nak guna 200 pun boleh sebenarnya. F sama dengan NV over 4L. Saya nak guna 200 tapi N ni 3 lah. Saya rasa awak akan dapat benda yang sama lah. Yalah 3 ni bawa ke sini dapatlah balik jawab soal equation ni. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, boleh tak? Allah boleh, tak boleh, boleh. Boleh, madam. Okay. Alright, kita masuk soalan 22. Cepat-cepat kita nak habis. Okay, what is the frequency heard by stationary boy when the sound source approaching him with the speed ni? The frequency sound source is this and the speed of ni. Okay, so kita ada ni, dia approaching him. So dia ada telinga, dia pakai, so sama negatif lah. So ini source, ini observer. Okay, so maksudnya saya guna formula F0 equals to V plus minus V0, V minus plus Vs Fs. So V 340, V0 stationary 340, Vs bergerak 30. F0 adalah frekuensi sound adalah 500. So dia sama arah, so jadi negatif lah, yang jadi plus. So saya tekan kalkulator 340 sama dengan 340 tolak 30, so saya darab 500. So jawapan saya akan dapat 48 lah. So jawapan dia adalah E. Okay, number 23. A nylon string dia bagi cross sectional area ni pulled by a force ni. Ini stress. Stress sama dengan F over A lah. So 200 bahagi 2 darab 10 negatif 3, tapi dia square. Jangan square semua, square dia sahaja. Power tu je yang you square 200, so 2 power of negative 6 lah. So you get the answer adalah 6, tapi ni 7, 8 lah. So D lah 8. Okay, a cable of initial length. So ini L suspended. Suspended tu hanging. Selalunya mesti force dia akan sama dengan weight lah.
So dia bagi max, dia bagi kabel tu elongate, ini E. Determine yang modulus kalau dia bagi A adalah ni. So kita guna floor air lah. Floor air. So F saya adalah mg. So 20 darat 9.81 sebab F sama mg bukan m saja. L saya 4.7 bahagi area. Mana area dia bagi? 0.7 darat 10 negatif 3. E naught saya 5.5. So tekanlah kalkulator. Saya kena laju lah sebab saya dah dah hilang pula lah aku punya ni. Boleh. Okay. Darat 9.81 darat 4.7 bahagi dibilang terus 0.7 kuasa negatif 3 darat 5.5. Okay. Jawapan ni kenapa lain macam? Kenapa lain macam ni pasal ini? Apa yang saya salah tekan? mg 20 betul 981. F flow apa yang salah? Apa yang saya salah tekan ni? Betul ya? Oh, the cable then elongate to. Ini bukan E, ini adalah L final. So L final saya adalah 5.5. So E saya 5.5 tolak 4.7. So jawapan ni mungkin ada dekat sini lah. So kena be careful lah yang itu. Kita memang akan tertipu kat situ. Ayat dia tu, sakit hati tengok ayat dia. Itulah saya terkejut juga sebab E saya besar gila. Selalunya E ni mesti kecil-kecil je. So jawapan dia 40 salah juga. Kenapa ni? Dah 2.6. Saya terbalik Saya terbalik, patutlah okey. Madam salah kira. Saya terbalik ni ke atas. Ni 5.5 tolak 4.7. Floor air saya ke atas. Ini L betul lah 4.7 betul lah. So 1.65 dan 10 kuasa ni. Floor air. So yang ini adalah 0.7 darab 10 negatif 3. Cuma yang ini 5.5 tolak 4.7. Okey. Alright, 5 lagi soalan. An aluminium rod, dia bagi diameter ni, thickness adalah X. Dia bagi one end of boiling water, satu lagi kat ice. Calculate the quantity of heat transfer to. Ini macam soalan tutorial je ni. dq over dt sama dengan cut lah 205. A saya adalah pi r squared lah sebab aluminium kan. Dia bentuk rod. Negatif 2 squared over 4 sebab saya guna pi d squared over 4. Kat Ka dt boiling water, so 0 tolak 100 bahagi 0.6. Dan dia bagi time juga tadi adalah within 2 minit lah, darab dengan 10 saat. Ni saya guna kat Ka dt over x. Okay. Sebab saya nak cepat, so saya laju sikit. So x over 2 darab 60. Darab 60. So yang ini tekan sama dengan negatif 205 darab per pi darab 3 kuasa negatif 2 square bahagi 4. Lepas tu tutup darab, buka bracket lagi. 0 tolak 100 bahagi 0.6. So harap-harap dapatlah jawapan. 28. Kenapa salah pula ni? Apa yang salah lagi ni? Asyik tekan kalkulator salah je. Soalan Madam, bonus, madam. madam. Oh, Ni bonus. Bonus ke? Bonus 16, 17 dengan
Oh, 25. Oh, yang ini 0.8 Okey. Alright, ni bonus. Okey, 26. So dia bagi ini adalah length. Dia bagi expanded, ini E. Dia heated lah from ni. Ini initial, ini final. Calculate the coefficient. So dia minta alpha lah. So delta V sama dengan alpha L0 delta T. So delta Lu adalah 9 times 10 power of negative 3. Alpha nak cari L0 120 negative 2. Temperature tak perlu tukar ya. Kenapa? Sebab delta dia mesti tak kisah Kelvin atau ni. Okey, 9 kuasa negatif 3 sama dengan X darab 120 power of negative 2 darab 90 lah. So we can answer 8.33 power of negative 5. Yes, D. Okay, number 27. The root mean square of oxygen 2 adalah ini. The root mean square untuk N2 in the same temperature adalah apa? Okay, so kita dia bagi molar mass, molecule. So ini M besar So kita akan guna RTM lah. RTM. VRMS 3 RTM. Okay. So dia nak siapa? Dia nak N2. So kita jadikan N2 sebagai subjek. So VRMS N2 over VRMS O2. So 3 RTM, 3 RTM. Jangan potong memang pandai. Square root dia tak boleh potong. Nak potong kena square ke semua. Okay, ni nak cari kan? N squared. So 3 boleh potong. R boleh potong. T temperature sama boleh potong. Yes, tu boleh potong. Square root tak boleh. M bawah atas lah molar mass O2 bahagi molar mass N2. So square root ada lagi darab dengan V RMS O2 lah. Saya terus darab masa 483. Okay, so maksudnya dia adalah O2 apa? 32 gram. Yang ini 28 gram. Gram boleh potong. 483. Okay, so tekan kalkulator. Square root per 32 bahagi 28 darab. Jangan macam tu, salah tu. Darab 483. So jawapan saya 5183. Yes, this is my answer lah, C. So the one that you want to find, make it as a main lah subject Okay, dia bagi pressure of lung, dia bagi P, dia bagi temperature. Ni tak sukalah, ni kita tambah 273.15 sebab dia T, dia bukan delta. Calculate the average translational kinetic energy, average bukan total. So K sajalah, KTR lah. So 3/2 KT lah. So 3/2 K 1.38 darab 10 kuasa negatif berapa? 11 Saya tak ingat K. 23. Negatif 23. Malah nak buka list constant. Okay, so darab dengan 37 tambah 273.15. Okay, so tekan calculator lah. 3/2 darab 1.38 kuasa negatif 23 darab 37 tambah 273.15. So you get the answer is 6.42 power of negative 21. Okay. Alright. Soalan ke-29, dia bagi pressure, dia bagi apa lagi? Apa benda ni? Okay, dia bagi pressure. Dia bagi volume, aduh banyak betul dia punya power tu. Be careful kat power tu. Okay, dia kata PV graph containing ini adalah number of mole. So ini N kecil. Dia bagi gas complete in one process lah A, B, C, D. So ini adalah cycle. So the temperature is condition kat A adalah TA adalah 300 Kelvin. So what is the temperature kalau dekat B? Okay, kita tengok relationship antara A dengan B ni isobaring lah. Isobarik. Kalau isobarik maksudnya pressure is constant. Okay, so kita bagi N.
Tapi kalau saya cari temperature kat A tak berguna. So kalau saya tahu ni isothermal pressure dekat sini tak tahu kan. Yang ini pula isochoric. PV sama dengan nRT. Dia nak dekat B. So kena ada pressure dekat B. Saya dah ada dah pressure dekat B. Volume dekat B dah ada. Apa masalah macam tahu je. Pressure dekat B 1. Volume dekat B 1. N adalah 0.2. Baik, macam pelik. R adalah 8.31. Dapatlah TB. Itu je. Power of 5 times 1 power of negative 2. Jadi sama dengan 0.2 darab 8.31 darab X. So shift semua. So jawapan dia ni. Jawapan dia D ke? D. Dia kenapa dapat lain? Sebab saya memang tekan calculator direct. Sepatutnya dia memang kena tekan calculator direct ni. So dia tahu macam mana tekan calculator direct ni. Dapat 600 lah. Jawapan saya. Dia ada plus minus sikit lah ya. Alright, question terakhir. So dia bagi pressure P, volume, compress at constant pressure. Isobarik lah, dia baring. So kalau saya lukis graf saya baring. Dan dia compress dia ke sini lah. Maksudnya volume dia semakin mengecil. Volume dia adalah daripada 1 pergi ke 5, 0.5. Okay. Pressure dia 1 darab 10 kuasa 5. And then the gas heater hub at constant. Dia heat up, so dia naik atas lah. At constant volume and final pressure dia 1.5 lah darab 10 kuasa 5. So dia suruh cari total work done. So W total adalah W isobarik tambah isochoric. Isochoric tak ada, so 0 lah. Yang ni 0 sebab choric tak ada work. So yang ini yang dia tinggal P delta V lah. Pressure dah ada 1 darab 10 kuasa 5. Delta V, be careful ya, final tolak initial. Final you tengok anak panah. So 0.5 tolak 1 lah, tapi darab 10 kuasa tak ada. Tak ada. So 1 darab 10 kuasa 5 darab 0.5 tolak 1. So jawapan saya ENG lah, 50. Negatif 50 kilojoule E. Yes, E. Okay. So kalau macam kita tadi tu kan, soalan yang kita tak boleh jawab satu lah. So memang betul lah ramai saya rasa yang dapat 29 kot. Sebab memang tak ada sampai 30. Mungkin dekat soalan tadi tu lah. Saya rasa soalan tu macam pelik sangat. Sangat pelik soalan yang tadi tu. Mana work tu? Work. Sebab ini kenapa dia tak ada ni? Sangat pelik. Saya kena tanya lah esok macam mana, kenapa dia punya jawapan dia hanya pada friction sahaja. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Aiman lah. Aiman bagus. Aiman suka tanya, bagus. Oh jangan percaya dengan kau awak ni. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ada yang tengah berusaha Okay, saya stop kat sini dulu sebab saya ada PKA. Saya dekat DK1. Siapa nak join lah. Siapa yang nak masuk lain pun boleh, tapi attendant make sure awak ikut attendant yang awak ni lah. Sebab saya just bincang PKA itulah sebab PKA 1 tu saya rasa tak ada space kot. Sekejap ya, saya kena tengok. Saya takut tak ada space ke mampus. Marah orang yang apa. Tapi saya akan rakam lah, so don't worry lah. Sekejap, saya kena tengok. Saya akan rakam. Kalau saya rakam, tak ada masalah. Siapa tak nak ni, nak buat benda lain pun boleh, nanti awak masuk lah. Saya takut ramai. Sekejap, saya check dulu. DK1 146. Okey lah sebab dia boleh 200 lebih. So boleh. Siapa yang nak masuk lah. Okay, so saya stop sini dulu sebab saya nak kena prepare untuk PKA nanti. Alright, apa-apa soalan? Nak tanya?